Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tazkirah yang pendek ini saya ingin berkongsi kepada tuan-tuan semua akan beberapa hadis. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala wa radhiyallahu taala anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin." Apabila datangnya Ramadan, maka dibuka segala pintu-pintu syurga, ditutup segala pintu-pintu neraka, dan diikat, dibelenggu para syaitan. Dan hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, "Iza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidatis syayatin wa maraddatul jin wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syar aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa zalika kullu laylah." Yang bermaksud, apabila tibanya malam pertama di dalam bulan Ramadan, maka para syaitan akan diikat. Begitu juga dengan pembantu-pembantunya di kalangan para jin, dan ditutup segala pintu-pintu neraka dan tidak dibuka walaupun satu pintu. Begitulah juga dibuka akan segala pintu-pintu syurga, tidak ditutup daripadanya walaupun satu pintu. Dan akan datang panggilan daripada orang yang memanggil, "Wahai orang-orang yang inginkan kebaikan, datanglah, marilah. Dan wahai orang-orang yang inginkan kejahatan, berhentilah, sudahlah." Dan Allah Subhanahu wa taala itu memerdekakan ramai di kalangan hamba-hambanya daripada api neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita bahawa wazalika kullu lailah, dan demikian itu berlaku pada tiap-tiap malam di dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Syekh Ali Jum'ah mensyarahkan akan hadis ini dengan memberitahu bahawa al-amilu fihi minal khair. Hadis ini menggambarkan bahawa orang yang beramal di dalam bulan Ramadan ini, maka dia beramal dengan 1001 macam kebaikan, 1001 macam amal saleh. Yang kedua, al-amalu fihi yuaddi ilal jannah, dan amalan-amalan yang diamalkan oleh umat Islam di dalam bulan Ramadan dengan kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan ini, akan membawa, amalan-amalan ini akan membawa kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, at-tajawuz 'aniz dzunub. Itu di dalam bulan ini juga, apabila Allah Subhanahu wa taala, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa segala pintu neraka itu ditutup walaupun satu pintu, memberi maksud bahawa di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala seolah-olahnya memelihara kaum muslimin daripada melakukan dosa-dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya pintu taubat, menerima taubat
kaum muslimin, tak kiralah sebesar mana pun dosanya, sebanyak mana pun dosanya. Dan Nabi SAW memberitahu kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan ini, setiap hari, setiap malam, Allah memerdekakan utaqa. Utaqa itu jamak, maksudnya ramai di kalangan kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa ta'ala merdekakan mereka daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini, hadis yang kita bacakan sebentar tadi, seolah-olahnya merupakan jemputan istimewa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiblah ke atas kita untuk menyahut panggilan ini. Wajiblah kita untuk mengambil peluang yang Allah Subhanahu wa ta'ala tawarkan kepada kita. Maka penuhilah masa-masa kita, khususnya di musim PKP ini, yang mana kita ini banyak terluang masa kita di rumah, dengan kita mengambil manfaat banyaknya masa kita di rumah ini untuk memperbanyakkan amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini. Di antara amalan-amalan yang dianjurkan oleh para ulama untuk kita amalkan di dalam bulan Ramadan, selain daripada berpuasa, perbanyakkanlah salat-salat sunat, membaca Al-Quran, berzikir, yang mana zikir itu mudah untuk disebut dengan lidah kita tetapi berat timbangannya di hari akhirat. Berdoa, ketahuilah bahawa doa orang yang berpuasa itu doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa yang mustajab, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bersedekah, dalam masa yang sama kita mengeratkan silaturahim yang telah terputus. Walaupun di musim PKP, tapi kita masih dapat mengeratkan silaturahim dengan telefon, dengan WhatsApp. Sekarang ni kita ada video call. Hubungilah hubungilah saudara mara kita yang telah lama terputus hubungan. Mohonlah maaf kepada saudara mara kita yang mana pernah kita berselisih faham dengan mereka. Ketahuilah bahawa silaturahim merupakan amal, dikira amal ibadah yang patut, yang layak diberi ganjaran, khususnya di bulan Ramadan. Begitu juga apabila kita berada di rumah ini, jagalah pandangan kita. Walaupun kita tidak keluar, tapi kita berada di rumah dengan televisyen kita, dengan telefon kita. Maka jagalah pandangan kita agar pandangan kita sentiasa melihat perkara-perkara yang diredai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jagalah lidah kita daripada berkata perkara-perkara yang tidak sepatutnya, perkara yang sia-sia, apatah lagi perkara-perkara yang membawa kepada dosa. Dan carilah masa yang terakhir untuk kita belajar, mengaji, menuntut ilmu. Ketahuilah bahawa menuntut ilmu itu juga dikira amal ibadah, dan amal ibadah yang besar, ganjaran dan pahalanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini merupakan pertemuan yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala perkongsian yang dikongsikan kepada kita pada kali ini merupakan perkongsian yang memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Sehingga ke pertemuan yang akan datang, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.